Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Boleh dengar suara cikgu Boleh cikgu. Okey. So cikgu rasa eloklah kita teruskan dulu. Sementara tunggu kawan awak slow-slow masuk tu. Okey, kita mulakan dulu bacaan, kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, amin amin ya rabbal alamin. Okay, so cikgu ucapkan ni lah, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang join, yang meluangkan masa malam awak hari ni untuk join program kita. Okay, kita buat 4 kali maksudnya sepanjang bulan 8 ni ada 4 kali. Ini adalah fasa ataupun siri yang kedua lah. Okay. So jangan lupa awak mesti isi kehadiran untuk rekod sekolah untuk rekod kita punya secara formal lah. Okay, so hari ni seperti yang cikgu bagi bahan awal tu, kita akan bincangkan 2 bab sahaja, iaitu pengamiran dan fungsi trigonometri. Okay, so cikgu akan kejap cikgu rekod dulu. Okay, so malam ni kita actually ada juga pelajar pada Sungai Pusu SMK Sungai Pusu. Okay. So, okay, mula-mula sekali cikgu nak awak tengok senarai rumus yang diberi semasa SPM. Okay, boleh nampak skrin Boleh cikgu. Okay, so untuk tajuk kita hari ni, kita tengok kat sini rumus dia ada 24 rumus. Tapi nanti untuk tajuk ni hanya rumus fungsi trigonometri sahaja yang ada. Untuk pengamiran tak ada kat sini. So awak tengok daripada nombor 13 sampai 21 ni semua rumus-rumus fungsi trigonometri. Tapi rumus untuk pengamirannya ada macam simbol macam ni. Lepas tu ya, dy dx tak ada. So bermaksud nanti awak kena hafal lah hafal rumus isi padu dan rumus luas. Okay, so kita pergi ke soalan. Cikgu ada bagi nota juga kat situ So untuk nota ni cikgu tak pergi detail satu persatu, nanti awak baca. Cikgu nak terus pergi ke soalan Okay. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, okay, sebelum masuk ke soalan, kita intro sikit tajuk ni. Okay, tajuk ni adalah tajuk fungsi trigo. Cikgu ambil tajuk fungsi trigo dulu Fungsi trigonometri. Okay, dalam tajuk fungsi trigo ni nanti awak akan jumpa banyak bentuk soalan. Antaranya dia akan minta kita buat pembuktian, proof. Lepas tu dia boleh juga tanya kita untuk menyelesaikan ataupun cari sudut sahaja. Cari sudut ataupun nisbah yang biasa kita tengok segitiga. Lepas tu kita bagilah dia dalam bentuk 3/5, 4/7, macam tu Okey, cari sudut. Kemudian ada soalan yang melibatkan lukis atau laka graf. Graf ni melibatkan graf trigo lah, sin, cos dan tangent sahaja. Kemudian dia ada juga melibatkan penyelesaian. Penyelesaian ni yang panjang sikit lah. Penyelesaian ni yang awak mesti tahu tentang sukuan,
Kena tahu sukuan awak ada 4 sukuan. Okey, lepas tu kena tahu tentang sudut rujukan. Sudut rujukan, basic angle ataupun reference angle. Sudut rujukan yang kita guna butterfly. Kita ambil semua sudut dekat pusat ni. Okey, sudut rujukan. Okey, dan yang ketiga awak kena tahu sudut tu, tengok soalan nanti dia akan melibatkan sudut tu jadi tak 2 theta. Kalau 2 theta maksudnya 2 cycle. Kena buat banyak kali. Okey. So ni nanti semua kita tengok dalam soalan. Okey, so fungsi trigo ni ada beberapa lagi subtopik dia. So hari ni kita tengok soalan yang pertama. Awak tengok soalan pertama, dia minta kita buat pembuktian. Okey, so bila kita nak buktikan, kita mesti tahu kita ada sama dengan kat sini. Dan kita ada sebelah kiri. Sebelah kiri kita boleh je labelkan dia LHS. Left hand side. Yang ni RHS. Right hand side. So kalau awak rasa tak berani, awak tulislah sebelah kiri. Sebelah tangan kiri ni sebelah kanan. Okey, kita kalau nak bukti, kita just pilih satu sebelah saja. Nak sebelah kiri ke sebelah kanan? Okey, katakan kat sebelah kanan ni nampak pendek je. Sin 2 theta. So kita tak nak. Kita kena pilih yang lebih panjang. Okey, so kita akan ambil LHS. Apa dia LHS awak? Kita kena tulis kat sini. Okey. LHS kita ialah 2 cotangent theta sin square theta. Sepatutnya ada sama dengan, tapi kali ni kita tak buat sama dengan. Okey, so awak kena perhatikan kat sini. Sebelum awak nak teruskan, biasa kita buat macam ni. Okey. So kita akan tengok formula. Kita akan tengok ada 3 benda Allah ni. Okey, tengok balik formula tadi. Formula tadi kalau cotangent tak ada dekat senarai rumus. Tapi kalau sin ada. Sin tadi ada ni. Okey, awak tengok formula dia sini. Okey, sin kuasa 2 kat sini formula dia. Sin kuasa 2 theta sama dengan sin kuasa 2A sama 1 tolak cos kuasa 2A. Okey, so bermaksud kita boleh ambil formula yang ni. Okey, so cikgu akan pindahkan formula tu ke sini. Okey, sini adalah 1 tolak cos kuasa 2 theta tu jadikan dia theta. Oh, sorry tersilap. Okey, kat sini 1 tolak cos kuasa 2 theta. Okey, lepas tu tengok pula formula sin 2 theta. Okey, sin 2 theta dekat sini. Sin 2 theta. Okey, so kita akan ambil formula yang ni. 2 sin A cos A. 2 sin A cos A. Okey, so tulis ni 2 sin A. A tu tukar theta, cos theta. Okey, manakala tangent ataupun cotangent ni, kita kena ada pengetahuan sikit kat sini. Awak mesti tahu selain pada awak ada sin, cos dan tangent, dengan hafalan awak soh, cah, toa, semua ni tengok segitiga bersudut tegak. Opposite, adjacent, hypotenuse. Okey, so tangent ni special. Tangent ni kita boleh lagi ambil dia sebagai tangent sama dengan sin per cos. Kita boleh apply sin and cos. Okey, so kalau cotangent, kita tahu cotangent 1 per tangent. So kita letakkan dia 1 per sin per cos. So cotangent ialah cos per sin. Okey, so kita nak ambil ni. Kita nak masukkan formula ni dekat sebelah soalan cos per. Okey, so cikgu akan catat sini cos per sin. Follow sudut dia theta. Okey, so tadi kita dah decide nak ambil sebelah kiri.
Sebelah kanan ni pemandu arah dia. Maksudnya jawapan nanti mesti ada perkataan benda ni. Mesti ada. Kalau tak jumpa, maksudnya awak tak dapat buktikan. Okey, so keperluan kita, perlu tak cotangent ni tukar, sin pun nak tukar, dua-dua nak tukar. Tengok keadaan Untuk kes ni, kalau awak tukarkan sin kuasa 2, awak nampak dia dah berbentuk panjang satu tolak cos. So kalau boleh kita jangan tukar dulu. Kita tukar dulu cos, cotangent saja tukar dulu So cikgu akan tukarkan cotangent jadi cos theta per sin theta. Okey, manakala sin, cikgu kekalkan. Okey, so kat sini kita akan tengok apa yang boleh kita buat. Boleh cancel. Cancel, yang ni kuasa 2 tinggal kuasa 1. Okey, so tulis semula apa yang tinggal. Cos theta sin theta. Adakah ini kita boleh namakan dia sebagai sin 2 theta? Boleh ke tak boleh? Kita kena tengok formula. Yang ni kita kena tengok balik formula yang kita dah catat tadi. Okey, sama tak nama dia? 2 sin theta cos theta. Yang ini 2 cos theta sin theta. Nama sama ke tak sama? Tak. Tak sama, tapi sebenarnya sama. Dia boleh tukar-tukar tempat je macam ni. Dia boleh je duduk macam ni. Dia boleh tukar tempat. So bila dah tukar macam ni, sin kat depan, cos kat belakang sebab ni semua darab. Ini macam 2 darab 5 darab 3 sama je dengan 2 darab 3 darab 5. Boleh tukar tempat Okey, so kita kata sama. So tulis kat sini sama dengan sin 2 theta. Okey, so ini yang first awak jangan tulis sama dengan, next tu boleh tulis equal Sebab kita sedang follow cerita ni. Okey, selepas awak berjaya dapat sin 2 theta dengan syarat ingat sebab tu sin 2 theta ni cikgu cari siap-siap formula dia. Sebab kalau tidak nanti awak dah stop sampai sini, awak pun tak tahu adakah benda ni dah jadi jawapan. So sebenarnya dia dah jadi jawapan. Okey, so boleh tulis kat sini LHS sama dengan RHS. So terbukti. Ataupun kalau nak guna bahasa Melayu boleh tulis sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Maka titik 3 tu maka terbukti. So jangan risaulah. Semua ayat-ayat awak ni tak ada markah kat sini. Markahnya bila awak berjaya dapat sin 2 theta. Ini untuk sedapkan hati je nak tulis kata terbukti. Kita pun tulislah cerita dia sikit. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Kalau dia berkait dengan soalan pertama, kena pakai balik cerita yang sama. Kalau tak berkait, kita abaikanlah soalan A tu. Sebab soalan ni bawah anak yang sama. Okey, so awak check dulu. Perkataan cotangent theta sin kuasa 2 ni macam pernah dengar sama macam ni. Cotangent theta sin kuasa 2, sama. So maksudnya dia nak awak pakai balik cerita A tadi. Cuma cerita A tadi depan dia 2. Sekarang depan dia 4. So kena buat adjustment sikit kat sini. So salin dulu. 4 cotangent theta sin kuasa 2 theta sama dengan 1. Nombor 4 ni kita tak nak. Kita nak nombor tu jadi nombor 2. So kita tak boleh main potong-potong So kita kena guna sifir, tolak ke bahagi, kita akan pilih bahagi. Ingat, kita tak pilih tolak untuk kes ni Bahagi. Kenapa pilih bahagi 2? Sebab kita nak nombor tu sama dengan soalan A 2. Kalau soalan A 1, kita bahagi 4. So kalau soalan A tu 8, kita darab 2. Awak guna bahagi dengan darab. Okey, so lepas awak bahagi, dapat yang baru. Tulis 2 cotangent theta sin kuasa 2 theta sama dengan 1/2. Okey, so bila 1/2. Okey, sekejap. Okey, so awak dah dapati, oh yang ini sebiji soalan A. So yang ini sebenarnya sama dengan soalan A yang mana nama dia sebenarnya ialah sin 2 theta. Nama dia sin 2 theta. Okey, so tukarkan jadi sin 2 theta.
Kita jangan buat lagi pembuktian yang darab-darab tadi tu. Tak perlu buat pembuktian. Okey, sampai ke peringkat ni. Okey, awak mesti check. Okey, ni single cikgu panggil single. Bukan sebab dia sin Ini kita kata dia berada dalam keadaan single. Apa maksud dia single? Dia ada seorang je. Dia ada trigo dia satu je, ada sin je. Kalau dia masih ada 3 sin, awak kena buang lagi nombor 3 ni. Itu belum single. Okey, kalau dia nama dia cos, okey kita kata dia single. Tak kisahlah kat tepi ni 2 theta ke, 2/3 theta ke, tak kisah. Yang penting nama dia sin, cos atau tangent. Okey, so kita pun dah dapat sin 2 theta. So sampai ke tahap ni kita dah boleh start tekan calculator. Tekan shift, tekan sin, tekan 1/2 sebab awak pindahkan sin tu ke sebelah kanan. Okey, awak tengok kat sini dalam kalkulator cikgu kat skrin tu huruf D. D tu degree. So cikgu akan dapat 30 degree. Okey, 2 theta cikgu akan dapat 30 degree. Tapi bila cikgu refer soalan nak dalam radian. Dia bagi kosong ni tak ada degree, 2 pi ni radian. Okey, so cikgu tak bolehlah guna degree. So kalkulator awak yang 570 hitam pun boleh, yang ini pun boleh, dua-dua boleh. Tukarkan mode dia kepada RAD. Cuma masalah kalkulator yang lama, yang hitam tu, awak takkan dapat dalam bentuk pi lah. Okey, contoh kalau kat sini, cikgu akan tekan shift. Okey, cikgu akan tekan shift, setup. Cikgu nampak ada angle unit, cikgu akan pilih nombor 2. Degree radian, kita pilih radian. Okey, tekan semula shift, sin, 1/2. Dia akan bagi kat kita. Dia terus bagi pi per 6. 1/6 maksudnya pi per 6. So cikgu boleh padam 30 ni. Cikgu akan tulis pi per 6. Okey, so ni tadi konsep dia. Yang pertama tengok Yang pertama sukuan. Konsep sukuan. Sampai je dekat sin 2 theta awak mesti ada konsep sukuan. Jawapan dia mesti ada 2. Sebab kat sini sign dia positif. Okey, so kena ingat balik macam mana nak hafal. ASTC. Okey, add sugar to coffee. Ikutlah lain cikgu, lain ayat dia. Akronim ni awak boleh reka sendiri. Add sugar to coffee. Ini all positif, all. All tu maksudnya sin, cos, tangent positif. S, sin sahaja positif. T, tangent sahaja positif. C, cos sahaja positif. Okey, sekarang kita punya sin positif berada pada sukuan yang keberapa? Kita kena label 2 sukuan. Apa dia cikgu? Okey, kita nak label sukuan keberapa? Sukuan pertama dia positif. Sukuan yang keberapa dia positif? Okey, ni 1, 2. Okey, betul. 1 dan 2. Sebab kita tengok huruf S ni dekat sukuan kedua. Okey, so 1 dan 2. Okey, manakala pi per 6 yang awak dapat tadi boleh letak dalam bracket lah, takut confuse. 30 degree ni, ini kita panggil sudut rujukan. Ingat dia ada beberapa nama tadi cikgu kata, sukuan, sudut rujukan. Okey, 30 degree ni sudut rujukan kita adalah pada setiap sukuan. Kita nak dekat sukuan pertama. Segitiga kita macam ni Okey, ni sudut rujukan kita. Mesti pergi ke paksi X sudut tu. Okey, sudut dia 30 degree. So cikgu akan letak dalam radian pi per 6. Okey, so kita dah boleh ambil dah ni sebagai jawapan. Sebab dia berada pada sukuan pertama. Okey, so satu lagi, kita nak lagi satu pada sukuan kedua. Ini awak kalau nak label pun boleh tulis ni. Sukuan 1. Sukuan 2. Sukuan 2, gambar kita mesti berada pada kedudukan yang kedua. Mesti dekat sukuan kedua. Kemudian buat satu sudut macam ni. Okey, kalau dia agak mengganggu, so cikgu akan padam bahagian ni. Okey, sukuan kedua maksudnya segitiga kita kat sini.
Okey, kita tahu sudut rujukan kita pi per 6. So tulis kat sini. Pi per 6. Okey, so kita sebenarnya bukan nak pi per 6. Ini sudut rujukan. Kita nak sukuan kedua ni sudut dia. Sudut dia yang color hitam ni. So cara nak dapatkan dia, kalau awak guna degree, awak akan kata 180 tolak 30. Tapi kalau awak guna radian, 180 ni bersamaan pi. So tolak pi per 6. So awak kena ambil kalkulator, tekan pi, tolak pi per 6. Cara tekan kalkulator jangan tekan pi, tekan nombor saja. 1 tolak 1 per 6. Okey, awak akan dapat 5 per 6. Okay, catat kat sini 5 per 6. Jangan lupalah ada pi kat sini. Okey, bagi pelajar yang memang kalkulator dia pun tak boleh convert jadi pi, dia hanya biasa dengan degree, awak punya tugas, tambah sikitlah tugas awak. Okey, katakan awak memang boleh dapat shift sin, lepas tu awak tekan dia keluar 30 degree. Awak convertkan kepada radian. Awak dah belajar nak convert kepada radian, kena tekan pi per 180. Okey, ni belajar masa bab 1 form 5. Okey, pi ni jangan tukar apa-apa sebab jawapan biasa kita nak pi. So, kecilkan 30 dengan 180, sifar 3 tinggal 6. So, jadilah pi per 6. Okey, boleh juga buat macam tu. Okey, so dah dapat. Tapi jawapan dia belum lagi berakhir. Dah tengok sudut rujukan. Tengok pula adakah dia satu cycle, dua cycle. Okey, so untuk kes ni dia 2 cycle. Okey, 2 cycle. Maksudnya sudut ni sebenarnya dia nak pusing 2 kali putaran. So awak tengok sudut tadi, dia bagi kita antara 0 hingga 2 pi. Tapi sekarang sudut dalam jawapan kita 2. So kita kena darab sifar 2. Darab 2, darab 2, darab 2. So sebelah kanan akan jadi 4 pi. So kalau tak boleh imagine, awak bayangkan 2 pi ni adalah 360. Kalau darab 2 dia akan jadi 720. Okey, so sukuan pertama akan berulang sekali lagi. Kena buat lagi sekali. Sukuan pertama. Okey, kena ulang lagi sekali sukuan pertama. So cikgu akan lukis kat sini. Okey, sukuan pertama bermaksud kalau kali kedua dia dah round, satu kali round sudut, dia akan stop dekat sukuan pertama dan ada satu segitiga. Okey, so ingat dia dah round satu putaran lengkap dengan 360 degree ataupun 2 pi. Lepas tu dia kena tambah lagi dengan yang cikgu colourkan hitam ni, namanya pi per 6. Tambah pi per 6. Okey, so awak kena tulis kat sini. Cikgu tulis kat sini sebab tak muat. Okey, ingat sukuan pertama untuk first round ni, sukuan pertama untuk second round. Sukuan 1. Okey, so 2 pi tambah pi per 6. So kalau nak tekan kalkulator, tekan 2 tambah 1 per 6. Okey, dapat 13 per 6. Tulis 13 per 6 pi. Okey, then dia kena ulang lagi sukuan kedua pula. Sebab kita ingat dia rotate tadi 2 kali. Okey, untuk second round sukuan kedua. Sukuan kedua kat sini, segitiga kita. Okey, so ingat dia mesti start kat sini, dia round dulu sekali, dah lengkap. Dah 2 pi. Dia tambah lagi pusingan dia sampai sini sahaja. Sampai sini. Okey, so kita nak buat apa? Kita kena tambahkan dengan yang cikgu highlight ni, kita dah pernah kira dah. Yang cikgu highlight ni sama dengan yang highlight kat atas ni. Sama. Kita dah pernah kira dah. Jawapannya tadi 5 per 6. Yang ni tadi 5 per 6 pi. Kita dah pernah kira sebelum ni dekat sukuan kedua tu. Okey, so sukuan kedua untuk second round. Ini kita kata second round. Pusingan kedua. Okey, so kita kena buat 2 pi
tambah 5/6 pi. So 17. bila awak tambah, berapa 17 Ha. 17, 17/6 pi. Okey, so ingat jawapan dia belum lagi settle. Tugas awak sekarang ialah menyenaraikan. Senaraikan semua jawapan yang kita ada. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, dengan nama, semua namanya sama 2 tita, 2 tita, 2 tita. Okey, so awak senarai macam ni. 2 tita bersamaan pi per 6, 5/6 pi, 13/6 pi dan yang terakhir 17/6 pi. Okey, manakala soalan kata selesaikan dia nak 1 tita saja Macam unknown lah 2x, kita nak x sahaja. So bahagi 2, awak kena tekan 1/6, tekan kalkulator bahagi 2. Kalau tak boleh nak kira 1/12. So pi per 12. So follow, awak tengok 6 semua jadi 12. So 5/12, 13/12 dan yang terakhir ialah 17/12. Kalau awak rasa nak kira satu-satu pun tak ada masalah. Okey, satu direct jawapan ni baru boleh dapat full mark. Baru boleh dapat jawapan akhir punya markah. Kalau markah dia N2, 2 lah kat sini Okey, baru boleh dapat markah jawapan. Kalau awak masih terabur kat sini satu, kat sini satu, kat sini satu, awak baru dapat markah K. K ni markah kerja. Belum lagi dapat markah jawapan akhir. Kalau awak stop kat sini, awak tak ada dapat markah jawapan akhir. Kemudian selesaikan. Okey, so cikgu akan teruskan dengan Laka. Cikgu nak tanya kejap boleh? Okey, boleh. Ada orang tanya kod tu sama dengan cos ke? Bukan, kod tu cotangent sama dengan 1/tangent. Nama tan. Cotangent. Cotangent ni nama penuh dia tangent. Tapi dia adalah 1/tangent. Kan awak ada cosecant. Awak juga ada satu lagi apa? Secant. Yang ada nama baru ni semua awak ada 6 identiti kan? Ada sin, cos, tangent, itu yang biasa awak pakai. Yang baru untuk form 5 ni cotangent, cosecant, secant. Kalau awak tengok start dengan K, dia akan 1/sin. Kalau start dengan S, nanti dia 1/cos. Okey, dia semua 1/1/. Cuma kita ada special yang awak kena hafal. Yang cikgu cakap tadi tu. Tangent selain pada awak hafal dia toa, dia juga sin per cos. Okey, itu kena familiar lah. Tangent memang suka soalan tu tangent sebab dia nak awak pakai sin per cos. So nanti bila cotangent, dia akan terbalik cos per sin. Okey. So untuk soalan graf. Okey, untuk soalan graf basic dia, cikgu akan tunjuk basic dia dulu Okey, basic dia cikgu tunjuk kat tepi ni Okey, untuk graf awak mesti familiar dengan huruf A, huruf B, huruf C. So dekat pertengahan ni nanti akan adalah perkataan sin ke cos ke. Contoh cikgu ambil sin. Lepas tu ada sin X. Lepas tu ada tambah atau tolak C. Okey, so ABC ni akan bawa maksud dia tersendiri. A ni ketinggian graf, amplitude sesuatu graf. Okey, B ni cycle, pusingan. Dia nak pusing berapa kali. Okey, C ni kita kata translasi. Translasi ni dia nak naik atau nak turun pergerakan dia. So kita panggil dia shifted. Kalau awak nampak perkataan tambah, awak naikkan ke atas graf awak. Kalau nampak tolak nanti, turunkan graf tu ke bawah. Okey, untuk pusingan, cikgu biasa akan minta pelajar hafal sifir 4. So pusingan kita akan hafal sifir 4. Contoh kalau dia bagi
Y sama dengan 2 sin 3/2 X tambah 1. Okey, so kita akan fokuskan 2, 3/2 tambah 1. Okey, so cikgu akan baca, ini tinggi asal. Tinggi asal. Tinggi asal dia 2, negatif 2. Atas bawah Okey, 3/2 ni dia akan pusing 1.5 pusingan. Cikgu kata hafal sifir 4. So 1.5 darab 4 awak akan kira dapat 6 1.5 atau 3/2. Kalau darab 4 dapat 6. So 6. 6 ni untuk apa? 6 ni untuk senggat. Senggat dekat paksi. Paksi X ni nanti kita nak senggat dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Semasa kita senggat 6, nama yang terakhir ialah 2 pi. Kalau kat sini sin 2x, awak akan senggat 2 darab 4, 8. So nama ke-8 tu 2 pi. Jangan tukar Tengok kalau sudut dia pi, pi lah. Okey, kemudian awak boleh cari kat sini. Separuh lagi mestilah pi. Kemudian, tengok pecahan ni potong berapa. Potong, kalau belajar dulu sekolah rendah, nampak dia ada 3. 1, 2, 3. Okey, potong 3. Okey. Okey, kalau potong 3, maksudnya kita nak pecahan tu per 3. Semua per 3. 1/3 pi. 2/3 pi. Actually ni adalah 3/3 pi, tapi kita dah kecilkan. Lepas 3 dia akan sambung 4/3. Lepas tu sambung lagi 5/3. Sambung yang terakhir 6/3. 6/3 pun kita dah kecilkan jadi 2. Okey. So itu maksud cikgu darab sifir 4. Kalau nak senang awak pakai je sifir 4 Okey, tambah dan tolak ni bermaksud kalau tambah 1, nanti tinggi awak akan berganjak. Daripada 2 kena tambah 1 jadi 3. Negatif 2 tambah 1 akan jadi negatif 1. So graf awak nanti tinggi maksimum 3, tinggi minimum negatif 1. Okey, so kita akan tengok graf kita. Kita nak lukis graf apa Okey, graf dia simple je. Nama dia pun pendek je. Nama dia ialah sin 2 theta. Okey, nama dia ibarat Y sama dengan sin 2x. Macam ni lah nama dia, 2x. Okey, so kita fokuskan dia punya. Okey, sudut dia bagi theta, so paksi X awak namanya theta. Paksi Y namanya Y. Kosong mesti ada. Okey, cikgu kata tadi 2 ni kita nak tahu nak senggat berapa. 2 darab 4. 8 senggat. Okey, ni graf asas sebabnya depan ni nombor dia 1. 1 maksudnya tinggi dia 1. Okey, graf sin. Kita tak tahu nak start pada mana. Kita tekan sin, kosong, dapat kosong. Okey, so graf sin mula dengan kosong. Okey, tadi cikgu kata senggat 8. Cikgu akan senggat 8 dulu. Senggat ni kalau ikut lembaga kita cadang 1.5 cm. Awak ukur pembaris awak 1.5 cm. Ukur lagi 1.5 cm. Kalau boleh, kalau ada upaya buat macam tu. Tak naklah awak buat macam ni. Macam ni. Awak senggat macam tak seragam Tolong senggatkan dia bagi seragam. Okey, so kertas awak kertas A4 macam ni. So ini cikgu buat anggaran sebab tak ada pembaris yang sebenar. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombor 8 cikgu akan letak 2 pi. So separuh kat sini pi. So cikgu akan kira pecahan ni akan jadi per 4. Per 4. So 1/4 pi. 2/4. Nampak tak okey 2/4 ni boleh kecilkan. So kita kena letak dia sebagai pi per 2. Lepas 2/4, 3/4. 4/4, 5/4,
Lepas tu nanti 6/4 boleh kecil jadi 3/2. Okey, dan yang terakhir 7/4. Yang last tu automatik lah 8/4 jadi 2 pi. Okey, graf ni tadi awak dah tahu tinggi dia, tak ada nombor maksudnya 1, atas 1, bawah pun 1. Okey, disebabkan nombor 1 je, janganlah ambil kat sini 1. Nanti graf awak tu pendek So kita nak tinggikan sikit graf kita, ambil jarak sikit. 1, ke bawah pun negatif 1. Okey, ingat graf ni lakar. Sebenarnya boleh je awak nak terus lukis macam ni. Boleh je Tapi cikgu tak gemar sebab apa? Sebab kalau awak lukis macam ni, nanti pemeriksa tugas dia ialah meletakkan pembaris yang pertama. Okey, kebetulan lukisan cikgu ni okey. Okey, sentuh. Okey, yang bawah tak tentu lagi Okey, kita akan letak pembaris. Cantik. Memang sentuh. So dapatlah full mark. Ada pelajar yang lukisan dia macam mana? Dia lukis juga. Dia lukis tapi dia macam berganjak, macam bergegar-gegar. So ni tak dapat full mark Nanti awak akan hilang markah. So biasa cikgu akan kata graf ni start dengan kosong, plotkan dia. Selang-seli. Selang-seli. Okey, bila awak dah plot selang-seli, make sure kalau kertas awak kertas kajang, okey ada garisan ni kertas A4. Awak letak pembaris, tengok dia mesti titik tu sentuh dekat garisan Sentuh. Yang atas pun tengok kalau tak sentuh, adjust dulu. Contoh yang ni tak sentuh. So cikgu akan adjustkan dia sikit. Okey. So kat sini Okey, kemudian kalau boleh kita buat dia satu nafas terus lukis Satu nafas. Okey, kejap. Kalau dapat lah, kalau tak dapat awak boleh je berhenti. Okey, lukis. Okey, dah siap, awak cuba labelkan dia sebagai sin 2 theta. Graf ni graf sin mesti bentuk macam S. Kalau awak tersilap lukis, awak mungkin tadi kat sini, sini. Kalau awak buat macam ni, ini graf cos. Graf cos, markah terus hilang Kita nak graf sin. So mesti graf tu bentuk S. Okey, dapatlah dalam 3 markah untuk kes macam ni, 3 markah. Sebab graf ni tak ada shifted, tak ada tambah 1, tolak 1. So 3 markah je Okey. So untuk seterusnya, biasanya ada perkataan seterusnya kat sini. Awak nampak perkataan seterusnya, hence. Maksudnya dia nak awak teruskan daripada soalan atas. Okey, mesti guna soalan atas. Jangan buat lagi sekali lukisan Paksi yang sama, lakar juga, garis lurus dan cari bilangan penyelesaian. Dia nak number of solution. Dia bukan kata cari penyelesaian. Kalau cari penyelesaian, kita nak tahu sudut. Kalau dia nak bilangan, maksudnya nak tahu berapa intersecting point dia. Berapa kali dia sentuh. Okey, so apa kita buat? Kita ambil persamaan yang dia bagi. Dia akan bagi satu equation baru. Okey, salin je. Salin 6 pi cotangent theta sin kuasa 2 theta sama dengan 3/2 x tolak 3 pi. Okey, so awak kena ingatlah macam pernah tengok je cotangent theta sin kuasa 2 ni pernah tengok. Tapi yang kita tengok dekat soalan A tadi, dia adalah 2 cotangent theta sin kuasa 2 theta sama dengan sin 2 theta. Ini yang kita pernah tengok dekat soalan A. So kita expect dia nak pakai formula ni. Okey, tapi kita mesti dapat nombor kat depan 2. Tak nak lagi 6 pi. 6 pi ni tak nak. So bila tak nak, kita kena bahagi dengan berapa?
Kita nak hilangkan 6 pi, nak jadikan dia 2. Bagi 3. Kalau bahagi 3, nanti potong tinggal 2 pi. Kita tak nak ada pi, kita nak 2. Kita kena bahagi dengan 3. 3 pi. Bagi 3 pi, barulah tinggal 2. Okey, so bahagi 3 pi. Semua ni bahagi 3 pi setiap satu. Setiap satu bahagi dengan 3 pi. Okey, so cikgu membahagi dengan 3 pi. Dapatlah apa yang kita hajatkan tadi, ni akan jadi 2. Yang ni akan masih sama, cotangent theta, sin kuasa 2 theta. Okey, macam mana nak bahagi 3/2 bahagi 3? Ambil kalkulator 3/2. Biasakan guna bahagi, jangan guna pecahan Bahagi 3. Dapat 1/2. So pi tu masih ada kat bawah Pi tu masih ada kat bawah. Cuma tadi 1/2, maksudnya x/2. Kalau awak rasa confused, awak dapat tadi 1/2. So pi kat bawah, x kat atas. Kita tak tulis 1x. Kita kena tulis x. Okey, kemudian yang ni nampak terang lagi bersuluh, boleh potong-potong. Bila potong dia bukan kosong, dia tinggal 1. Okey, bila tinggal 1, so kita dah dapat sebelah kanan dah selesai. Sebelah kiri, nama ni dah sama dengan sin 2 theta. Okey, tukarkan nama dia dulu. Kena tukar kalau awak tak tukar, awak terus cakap y, ada masalah sikit lah kat situ. Tukar dulu nama dia. Lepas tu dah tukar nama, okey, awak tengok sin 2 theta ni awak dah pernah lukis. Awak dah pernah lukis. Tengok balik graf tadi. Okey. Ni graf tadi kan namanya y. Sin 2 theta, y. Okey, so kita nak tukar lah ni. Sin 2 theta ni kita nak tukar namanya jadi y. So kita pun tulis. Okey, cikgu sambung kat sebelah sini Okey, kita pun tulis y sama dengan x/2 pi tolak 1. Okey, sampai awak stop dekat y ni barulah awak layak diberi markah. Markah untuk persamaan garis lurus. Okey, so ingat untuk kes macam ni, kita akan ada 2 bentuk jadual. Okey, kita kena pilih nak jadual yang mana Okey, yang pertama macam ni. Ini ada 2 nilai, yang dekat sini ada 3 nilai. Okey, yang ini untuk graf pertama kita akan gunakan bila kita dapati x tu kat atas. Lepas tu tak kisahlah kalau pi tu kat bawah Okey, yang depan belakang ni tambah berapa pun tak kisah. Tapi kalau graf tu x dia kat bawah, ada masalah. Kalau graf tu x kat bawah, kena buat 3 kotak. Kalau x kat atas, buat 2 kotak sudah cukup. Sebab alasan dia, x kat atas graf kita garis lurus. X kat bawah graf kita lengkung. Mesti ada 3 koordinat. Kalau ni 2 koordinat. Okey, untuk kes kita sekarang ni x kita kat atas. X kita kat atas. So kita pilih jadual 2 sahaja. Kalau nak buat panjang pun boleh tapi kita pilih 2 je. Kita tulis kat sini x, kita tulis kat sini y. Paksi x awak tadi yang namanya theta tu ada 8 senggat termasuk kosong jadi 9. Ada kosong, ada 2 pi, ada pi, ada banyak lagi. Okey, pilih je mana-mana. Contoh kalau kita nak senang, kita minat dengan kosong lah, senang nak kira. Lepas tu kalau kita nak selamat, kita ambil yang paling hujung. Supaya graf kita jadi panjang. Okey, so kita kena kira. Kalaulah nilai x tu kosong, x ni gantikan dengan kosong, berapa jawapan untuk y? 0/2 pi tolak 1. Dapat berapa? Dapat? Ada yang kira tak? Negatif 1. Gantikan x ni kosong. Okey, negatif 1. Kalau kita gantikan pula 2 pi, biasanya kita tak guna kalkulator untuk kes ni tapi kalau awak rasa takut nak guna bolehlah. Takut pakai kalkulator lagi salah belakang. Kosong. Okey, 2 pi dengan 2 pi ni mati. 1 tolak 1 kosong. Okey, so plotkan pasangan kosong negatif 1.
2 pi kosong. Plot dekat graf yang sama Pasangan dia tadi kosong dengan negatif 1. Kat sini. Kosong dengan negatif 1. 2 pi dengan kosong. So kat sini pasangan dia. So ambil pembaris. Sambungkan je. So bila awak sambung. Awak stop kat situ. Jangan, kalau boleh jangan lajak sampai situ je. Okay. Awak tengok ada berapa intersecting point dia. Okay, yang pertama. Kita jumpa dekat mana? Kat sini. Dia bersilang antara hitam dengan merah. Yang kedua. Yang ketiga. Ada lagi tak? Cuba cek ada lagi tak? Yang bersilang. Antara Yang graf hujung hitam tu dan Kat graf 2 pi merah. cikgu. Tak hujung cikgu. Awak jumpa 3 ke 2 pi. atau ada lagi? Lagi satu. Yang hujung tu bukan ni teacher. Ya, ada lagi satu kan? Okey, ni satu. Boleh kita digunakan untuk ni boleh tak kita ambil? Dekat 2 pi ni biasanya betul kat hujung ni ya. Ya, sebabnya dia ada warna hitam yang sentuh pada tempat yang sama. Merah sentuh, hitam pun sentuh. So kita kena ambil intersecting point dia kat situ. So ada 4 tempat bertemu. So kenalah tulis kat sini. Kena tulis sikit Dalam MX kira yang kena tulis ni antara yang kena tulis lah. Okay, so awak kena tulis bilangan penyelesaian sama dengan 4. Okay, number of solutions equal 4. Ataupun boleh juga tulis ayat tu kat depan macam ni. 4 bilangan penyelesaian. So tapi kita prefer yang buat equal lah senang Okay, tak payahlah buat karangan kat situ Berdasarkan graf di atas, tak payah. Awak just tulis bilangan penyelesaian sama dengan 4. Yang ini ada markah ni ada markah. Ni ada markah N kat sini. Dekat graf awak tadi kat sini ada markah K tadi. Lepas tu dekat sini awak lukis graf ni ada 1 markah. Graf yang tadi ni 3 markah. So markah keseluruhan untuk graf saja 6. 6 untuk kes yang ni lah. Okay. So settle bahagian tu. Tadi ada proof, buktikan. Ada solve, selesaikan, cari sudut. Dan ada sketch. Sketch kat sini laka. Tak guna kertas graf. Kena ingat awak juga ada soalan yang guna kertas graf Tapi yang cikgu tunjuk ni yang laka sahaja. Okay, so kita nak masuk ke soalan yang seterusnya. Soalan ni adalah soalan pengamiran pengamiran. Okay, soalan pengamiran ni nanti masa exam dia tak cakap lah soalan ni pengamiran. Tapi awak baca soalan ni ada koordinat K. Lepas tu baca lagi nampak gambar tu ada belorek. Luas kawasan belorek. Lepas tu nampak pula isi padu. Semua ni cerita tentang kamiran. So kita tahulah kita kena guna format soalan kamiran. Okay, untuk soalan pertama, jika tak diberi koordinat K, awak kena tahu koordinat K ni adalah bersilang. Bersilang. Dalam maths kalau bersilang mesti persamaan serentak. Simultaneous equation Okay, so kalau nak buat persamaan serentak ada 2 cara. Nak guna kaedah apa? Kaedah ganti ke nak guna kaedah hapus? Nak sub ke nak eliminate? Okay, so kita tengok keadaan lah mana yang sesuai. So mesti ada 2 persamaan. Persamaan serentak maksudnya mesti ada 2 equation. Okay, kebetulan memang ada 2 equation. Ni pertama, ni kedua. Okay, so kita susun dulu equation tu. 6y sama dengan x tolak 1. X sama dengan y kuasa 2 tambah 10. Okay, kalau nak guna penghapusan, okay, awak kena samakan. Contoh ni lagi susah lah ni sebab ni y ni kuasa 2 So kita tak berminat, kalau y kuasa 2, kita tak berminat dengan penghapusan. Biasa kita akan guna kaedah penggantian. So kita akan pilih x sebagai subjek. Nampak huruf x, gantikan dengan y tambah 10. Okay, so kita akan ambil y tambah 10 ni ganti kat sini.
tulis balik. 6Y sama dengan Y kuasa 2 tambah 10 tolak 1. Okey, yang cikgu ganti tu ni adalah X ni X. Ni kita katakan dia adalah huruf X yang kita ganti tu. Okey, kemudian awak kira lah lepas dah tolak 1 jadi berapa? 9. 9. Okey, kita punya tips kat sini nampak dia kuadratik. Kita ni kalau dia pinjam bab lain maksudnya kena selesai ikut bab tu Kuadratik. Kuadratik mesti susun. Lepas susun cari X. Cari nilai X. Boleh guna 3 cara. Faktor, rumus, completing the square. Apa nama completing the square ni? Penyempurnaan kuasa 2. So untuk tajuk ni pengamiran. Kita pinjam tajuk kuadratik. So biasanya kita pakai pemfaktoran. Yang mana awak tekan kalkulator tu lah. Mod, EQN. Ikut step awak tu So nak tak nak first kali susun. Cikgu akan susun semua sebelah kanan. Susun kena pandai lah kalau nak cepat awak kena susun ikut A, B, C 9 ni C. So cikgu letak dekat ujung sekali. Okey, 6Y ni pindah. Jadi tolak 6Y. Okey, lepas susun cikgu kata soalan ni pinjam bab lain. Biasanya mesti guna pemfaktoran. Ada kes guna rumus lah kalau tak dapat Okey, awak pemfaktorkan, dapatkan kalkulator awak akan bagi X1, X2. Kalkulator akan bagi berapa kat situ? Masukkan A1. Dia bagi 3 positif 3. Siapa yang dapat 31 tu dia tersilap. Dia nampak macam ni. Lepas tu dia nampak macam ni. Ni A1. Dia tak ada X1 kat sini. Kalau perasan dia hanya keluar X sahaja. X sahaja. So yang awak tekan equal lagi sekali tu sebenarnya A. So maksudnya punca dia sama Y3, Y3. Sama tulis 2 kali. So Y tolak 3, Y tolak 3. Okey, so dah dapat. Soalan nak koordinat. Koordinat mesti ada X dengan Y. Okey, Y dah dapat 3. Macam mana dengan X? Kena gantikan dekat sini. Ganti kat sini boleh. Ganti kat bulat yang cikgu buat pun boleh. So cikgu berminat dengan yang X kat bawah. So ganti kat X sama dengan Y kuasa 2 tambah 10. So 3 kuasa 2 tambah 10. So kita akan dapat X dia 19. Maka koordinat K kita ialah 19 pasangannya 3. Ingat 19 ni X, pasangannya Y, Y dia 3. Jangan terbalik pula, 3, 19 Ni jawapan dia. Okay. So settle lah kat situ untuk koordinat K. Koordinat tu boleh plot ataupun biar je dulu Tengok soalan seterusnya. Perlu tak kita plot? Kalau tak perlu jangan plot lah. Okay, tengok soalan B Soalan B nak luas luas kawasan berlorek. Okey, kalau kawasan berlorek tu betul-betul dia punya awak kena faham kawasan berlorek. Okey, kalau kawasan berlorek dia macam ni. Okey, kita hanya kamirkan sekali je. Buat kamiran sekali je. Katakan sini kosong, sini 3, kita buat kosong hingga 3. Okey, tapi kalaulah kamiran tu dia ada lengkung. Lepas tu dia ada pula garis. Dia ada pula, okey, contoh tadi dia ada garis. Tak kira lah garis macam mana pun. Katakan ada garis lurus. Okey, then dia nak macam ni. Dia nak yang sini. So kat sini awak tak boleh kata nak buat sekali kamiran. Awak mesti ada satu operasi tambah atau tolak. Okey, so untuk kes ni awak tengok betul-betul gambar rajah ni. Biasanya kalau ada garis lurus dengan lengkung, kita akan cuba cari poligon Cari poligon. So cikgu nak try cari poligon dekat pasti X. So cikgu buat macam ni. Okey, cikgu buat garis. Cikgu nampak poligonnya bentuk segitiga. Okey, itu kalau cikgu letak pembaris pada pasti
X. Kalau cikgu letak pembaris di Y, okey, lebih kurang macam ni. Cikgu mesti nampak ada satu poligon bentuk trapezium. Terleft ke? teacher. Cikgu. Aduh. Oh, Nosha lagging. Cikgu sama ajar ke? Saya tak ada benda. Dia sedar tak tu kejap saya mesej dia. Okey, boleh dengar balik tak cikgu? Tadi dia stuck Boleh cikgu. Dah boleh dah. Okey. Dia biasalah kalau kita zoom dia lagging, lepas tu dia dah hang. Okey, semula kejap. Nanti bagi tahu sampai mana. Yang ni tadi dah ke belum Aduh, saya tak tahu dah sampai mana tadi. Okey, sekarang ni kalau cikgu Sampai okey, betul segitiga. okey, so sekarang ni kalau cikgu nak ambil pada paksi X, cikgu kena lukis segitiga lah. Segitiga dengan lengkung siapa lagi besar? Luas segitiga atau luas lengkung? Kalau luas segitiga yang hitam, kalau luas lengkung sampai sini maksudnya yang ni. Okey, siapa luas lebih besar? Luas segitiga atau luas lengkung? Segitiga. Okey, luas segitiga. So nanti masa awak nak takrif, awak kena kata ini pilihan pertama ini baru nak draft. Okey, luas keseluruhan, luas blorek ialah luas segitiga tolak luas lengkung. Okey, luas segitiga tak ada masalah, boleh kira setengah times tapak tinggi base dengan height. Tapi luas lengkung kalau nak guna kamiran, awak mesti tahu nombor ni tadi, kita dapat koordinat tadi 19.3. So koordinat ni 19. Koordinat kat sini kena cari. Koordinat sini ada satu koordinat X dan Y dia kosong. So kita pergi dekat lengkung, X dia ada nombor tapi Y dia kosong. So kita kena kira sikit kat sini So kita akan dapat X kita 10. Okay, so kita boleh plot kat sini 10. Okay, so cikgu boleh ambil kat sini daripada 10 hingga 19 pada paksi X, kita ambil paksi X, maka persamaan dia mesti Y. Awak kena ingat kalau awak nak koordinat tu paksi X, persamaan dia mesti Y sama dengan. Okay, so tengok persamaan dia. Membantu ke tidak membantu? Persamaan dia macam ni. Awak mesti tukar jadi Y sama dengan. Okay, tukar Y sama dengan bermaksud sini Y sama dengan, so ni Y kuasa 2. So X tolak 10. So kalau Y sahaja kena punca kuasakan X tolak 10.
Okey, bayangkan kalau awak punca kuasakan X tolak 10, awak pun nak buat kamiran. So kat sini nanti kena gantikan punca kuasa X tolak 10. Senang ke susah nak kamirkan punca kuasa? Susah. Susah, okey. So kita cuba cari, mungkin kita rasa pergi ke paksi X ni susah. So kita nak tukar kaedah lain. Kita nak pergi pula kaedah. Kita nak pergi kaedah pergi ke paksi Y. Okey, so cikgu padam balik semua ni. Sekejap ya. Okey, cikgu padam. Kenapa ni? Sekejap ada masalah sikit. Tengok tu dah tak boleh padam pula. Okey, kita ada masalah ni. Cikgu stop sharing sekejap. Sekejap cikgu stop sharing dulu. Okey. Okey, di ujung-ujung jadi macam ni selalu. Okey, sekejap. Okey, so kita tengok semula tadi kat mana, kat sini. Okey, tadi kat mana, kat sini Okey, so cikgu nak pergi ke paksi Y paksi Y. So cikgu tukar dia punya cara kiraan dia. Okey, kalaulah awak berminat nak kira luas ke paksi Y, luas lengkung, luas berlorek sama dengan, okey, kalau pergi paksi Y tadi kita kena ambil macam ni tadi Macam ni. Bermaksud luas paling besar siapa? Luas lengkung ataupun cikgu present tak ni? Nampak tak? Oh, nampak cikgu. Nampak cikgu. So ini luas trapezium. Adakah luas trapezium lebih besar daripada luas lengkung? Ni luas lengkung. Luas di bawah lengkung pergi ke paksi Y. Okey, siapa lagi besar? Luas trapezium atau luas lengkung? Awak kena tengok dia terbalik pergi ke paksi Y paksi Y. Ni lengkung. Kalau kita nak ambil dia daripada kosong hingga sini, sini nombornya 3. Luas di bawah lengkung ialah yang ni. Okey, so kita dapati luas di bawah lengkung lebih besar daripada luas trapezium. So formula kita luas di bawah lengkung tolak luas trapezium. Okey, so luas di bawah lengkung kita kena ambil daripada 0 hingga 3 pada paksi Y. So formula kat sini mesti X. Manakala luas trapezium ada formula dia sendiri. Ada A tambah B darab H. Okey, so kita dapati kat sini X. Kat sini pun X. So soalan ni maksudnya lebih senang lah. Kita akan pilih paksi Y. So boleh tak Kak Su? So cikgu akan declare yang paksi Y sebagai pemilihan kita lah. Boleh? Boleh ke tak? Ulang Sebab sikit. tak tahu dengar ke tak. Ulang boleh. Okey, kejap. Okey, sekejap ya. Dia nak start hang lah tu. Okey, sekejap.
Okey, sebab awak nanti masa exam dia tak bagi tahu nak pilihkan, dia tak kata pilih daripada paksi X atau Y. So kita kena tengok keadaan Contoh kat sini cikgu letak balik lengkung kita, nama lengkung kita X sama dengan Y kuasa 2 tambah 10. Okey, ingat kalau kita berminat nak pilih daripada 1 point kepada 1 point pada paksi X, tadi point sini 10, sini 19, bermaksud formula kita, formula luas ialah kalau ambil paksi X 10, ni awak kena hafal lah sebab dia tak bagi ni 10 hingga 19, formula dia sini Y. Ni kalau paksi X, formula dia Y. Kalau kita berminat dengan paksi Y, nak paksi Y, formula dia X. Kalau paksi Y tadi, kita pilih limit dia 0 hingga 3. Okey, apa yang dimaksudkan Y dengan X? Y ni bukannya kita kamirkan Y. Y jadi Y kuasa 2, salah. Y ni kita kena pergi dekat persamaan, kena olahkan persamaan tu. Okey, olahkan persamaan. Persamaan tadi X sama dengan Y kuasa 2 tambah 10. Awak nak Y. So, Y kuasa 2 sama dengan X tolak 10. So, Y awak ialah punca kuasa X tolak 10. So, nanti awak kena tulis kat bawah ni. Kamiran 10 hingga 19, punca kuasa X tolak 10 dx. Okey, atau kalau kita guna pada paksi Y, kita akan buat kamiran 03. Okey, kita cari X kita. Ni X. X sama dengan Y tambah 10. Okey, tulis ni. Y kuasa 2 tambah 10 dy. Okey, buat perbandingan. Yang mana senang nak kira, mestilah yang sebelah kanan. Ini akan jadi Y kuasa 3/3 tambah 10 Y. Kamiran kamiran. Tambah dan bahagi. Okey, manakala yang ni macam mana ni nak buat ni? Macam mana nak buat untuk punca kuasa ni? Awak ada belajar tak macam mana? Dia leceh sikit lah. Sangat leceh sebab dia ada operasi yang tambah, darab, ada banyak. So, kita tak berminat untuk pilih bahagian X. Boleh tak faham maksud cikgu? Kenapa cikgu pilih kepada paksi Y? Boleh cikgu. Boleh ke? Okey, so kita dah pilih paksi Y. Kalau pilih paksi X, awak akan macam memakan diri sikit lah. Awak kena olah sikit yang kuasa, yang punca kuasa tu. Okey, so cikgu pun tulis tadi, cikgu tulis dekat sini, luas berlorek sama dengan luas lengkung tolak luas trapezium. Okey. Sebenarnya yang cikgu tulis ni tak wajib tulis. Itu untuk senangkan kita kira je. Okey, luas tadi daripada 0 hingga 3. Okey, dy. So tadi, kita tengok balik. dy tadi berapa? Y kuasa 2 tambah 10 Y kuasa 2 tambah 10. Okey, kemudian tolak luas trapezium. Okey, tengok balik trapezium awak dekat graf. Trapezium kita berapa panjang-panjang dia tu Okey, ni trapezium. Okey, kat sini ada nombor 3. So, kita tahu kat sini 3. Kat sini berapa ni? Yang dekat sini berapa? Kalau tak tahu, kena tengok garis lurus. Garis lurus ni ada sesuatu yang kosong kat sini. Koordinat dia X kosong. Yang kosong ialah Y. So, awak kena pergi dekat Y. Pergi dekat Y ni. Dekat garis lurus, Y ni gantikan dengan kosong. Biasa kita kena kira kat sini 6 darab kosong sama dengan X tolak 1. Okey, so berapa X kita? 1. So kita akan dapat X kita 1. Kosong sama dengan X tolak 1. So X sama dengan 1. So ni 1. So kita tahu panjang ni, yang panjang ni 1. Panjang atas ni berapa? Dia stop sampai 19.
sampai 19. So panjang atas ni 19. Okey, formula trapezium ialah setengah yang selari ni tambahkan darab dengan tinggi. Okey, so pindahkan formula tu. Formula dia ialah setengah darab dengan apa yang selari 1 tambah 19 darab dengan tinggi. Okey, so kita dah boleh start. Yang bahagian kamiran kita kamirkan Y jadi Y kuasa 3 per 3. 10 tadi tolak ke tambah sepatutnya? Tambah Okey, tambah. Okey, tambah jadi tambah 10Y. Sini kosong, sini 3. Okey, yang bahagian ni awak pun kira setengah darab 1 tambah 19 darab 3 jadi berapa? 20, 10, 30. 30 Double check dapat 30. Ya. Okey, untuk kamiran kena ganti. Gantikan nombor yang besar dulu. Lepas tu gantikan nombor yang kecil. 3 kuasa 3 per 3 tambah 10 darab 3. Tolak. Boleh tulis kosong terus. Sebab awak dapati Y ni kalau ganti dapat kosong. Okey, tolak. Cikgu, Ya. saya nak tanya, kenapa 1 Okey. tambah 19? Oh, tadi awak perasan tak dekat trapezium awak? Panjang dia 1 dengan 19. Ni. Panjang ni 1. Tengok koordinat ni 1. Panjang atas ni koordinat dia 19. Okey, so 1 tambah 19. Formula trapezium apa? Setengah darab A tambah B darab tinggi. Tinggi dia berapa? 3. So 1 tambah 19, 20 nanti. Dapat? Dapat cikgu. Okey. So tadi awak dah boleh kira lah sini. 3 kuasa 3 per 3 tambah 10 darab 3 tolak 30. Last sekali dapat berapa? Mungkin ada yang dah kira. Kalau tak 39. dapat 9 ya. 9 sahaja. 9 ni 9 boleh tak tulis cm kuasa 2 sebab luas? Tak boleh. Kalau nak tulis unit kuasa 2. Lebih baik tak payah tulis apa-apa. Tulis nombor sahaja. Kalau awak tak confident tulis nombor saja supaya kita tak terbuat silap Okey, dan yang seterusnya ialah isi padu. Isi padu kena check betul-betul. Yang pertama dia nak dalam pi, kemudian dia nak pergi ke paksi x. Kadang-kadang nak paksi y Okey, dan putar 360 ni standard. So dibatasi oleh apa dan apa? Dan ada dan. Okey, so dia kata dibatasi oleh lengkung dan garis. Garis ni garis baru. Garis ni tak ada dekat graf. Okey, so kita pergi dekat graf kita, cari garis X sama dengan 12. Masa exam, memang awak kena padam balik lah apa yang awak conteng ni. Kalau tidak mengganggu Sebab kita guna gambar rajah yang sama. Selalunya kita pun tak larat nak salin gambar rajah ni 2 kali lah. Gambar rajah ni memang dah ada dekat kertas soalan. So kita hanya bertindak ni je, edit. Okey, yang pertama dia kata X sama dengan 12. Ini konsep awak matematik lah. Kalau X mesti macam ni garisan dia. Tadi ni 10 So 12 tu kita buat anggaran je. Tak payahlah ukur skala Okey, so kita letak satu garis. Ini garis ni namanya X sama dengan 12. Dia kata soalan dia dibatasi oleh lengkung dan X sama dengan 12. So ini je. Dia nak yang ini sahaja. Okey, bila awak rotate macam ni, dia akan jadi macam ni lah. Macam awak blendkan dia, dia akan jadi macam semi circle, semi bulatan. Tapi tak ada masalah kat situ sebab kita sebenarnya tak payah lukis yang bawah pun tak apa Okey, so yang bawah cikgu padam. Cikgu nak fokuskan bahagian atas dia tu je. Okey, tadi sini 12 12 maksudnya limit kita daripada 10 sampai 12. 10 sampai 12 pada paksi X.
Okey, so ingat formula isi padu kena hafal. Okey, formula dia ialah okey, sekejap ya. Okey, formula isi padu. Isi padu formula yang awak kena hafal, pi letak kat luar, letakkan fungsi tu paksi kita paksi X. So bila paksi X, persamaan sini Y kuasa 2. Okey, ingat satu lagi formula isi padu ialah pi kat luar pada paksi Y. Kalau kita berminat dengan paksi Y, kita mesti letak sini X kuasa 2. Okey, sekarang soalan nak paksi X, kita pilih DX. Okey, Y kuasa 2, bukan jadi Y kuasa 3/3, salah. Awak mesti cari persamaan Y kuasa 2. So tengok lengkung kita tadi. Lengkung kita tadi namanya X sama dengan Y kuasa 2 tambah 10. Awak tak nak X. Awak nak Y kuasa 2. Okey, so tugas awak edit lah. Edit kena editkan dia ni. So kita nak Y kuasa 2. Dia ialah X tolak 10. Okey, so Y kuasa 2 ialah X tolak 10. So Y kuasa 2 ialah X tolak 10. So cikgu akan gantikan dekat Y kuasa 2 dengan X tolak 10. So isi padu sama dengan pi kamikan X tolak 10 dx. Okey, sekarang ni kat mana limit kita? Limit kita tadi cikgu dah tunjuk dia daripada 10 hingga 12. Okey, so tugas awak sekarang buat je kamiran. Pi kamikan dia akan jadi X kuasa 2 per 2 tolak 10 X. 12, bawah 10, atas 12. Okey, lepas tu buat apa? Galaknya Ana. Siapa yang buka suara tu? Okey, gantikan dulu 12 12 kuasa 2 per 2 tolak 10 darab 12. Satu bracket, tolak, satu lagi bracket, gantikan 10 kuasa 2 per 2 tolak 10 darab 10. Habis bracket, tutup dia dengan bracket segi empat tu. Sebab apa ada bracket segi empat? Sebab ada pi kat luar ni pi ni untuk darab semua So boleh kira kat situ dapat berapa jawapan. Mungkin ada pelajar yang dah buat sebab cikgu bagi bahan yang awal. Okey, awak mesti dapat 2 kat dalam ni. Kat luar ni ada pi. Kat dalam ni lepas tolak dapat 2. So jawapan kita ialah 2 pi. 2 pi. Kalau nak tulis unit, dia punya unit ialah unit kuasa 3. Sebab dia isi padu. So cikgu kata digalakkan untuk MX tak tulis unit Okey, ada masalah tak untuk dapatkan nombor 2 ni? Boleh kira guna kalkulator Kira satu-satu. Awak kira dulu 12 kuasa 2 per 2 tolak 10 darab 12 dapat berapa? Lepas tu tolak dapat berapa? Okey, dapat tolak dapat tak 2? Okey, boleh double check kat situ. Okey, dapat ke? Dapat cikgu. Dapat 2 Okey, so ni soalan package macam ni. Biasanya dia keluar untuk 10 markah Oops, kejap. Okey, so soalan macam ni biasa dia keluar untuk 10 markah. So bagi kita 10 markah ni besar lah Dan soalan ni selalunya dia punya adik-beradik pengamiran. Biasanya adik-beradik dia pengamiran tambah pembezaan. Tapi dia boleh je stand alone. Dia boleh je pengamiran satu soalan 10 markah. Pembezaan pun dia boleh keluar satu soalan 10 markah. Ataupun dia nak combine pengamiran tambah pembezaan markahnya 10. Ikutlah situasi. Dia nak macam ni, kes ni semua pengamiran. Tak ada langsung pembezaan. Sebab cikgu tengah cari tajuk pengamiran. So 3-3 soalan tu tak ada kaitan dengan pembezaan. So awak kena cubalah jawab soalan yang satu soalan ada pengamiran dan juga pembezaan. Okey. So kita ada masa lagi sikit. Ada soalan tak? Ada soalan apa-apa?
Kalau tak ada, cikgu teruskan sikit lah yang mana sempat. Cikgu nak ambil yang ni Yang atas tu cikgu tak ambil, cikgu ambil yang ni Tak ada. Okey, kita ambil selesaikan 3 kos. Pukul 10 kita stop Okey, penyelesaian. Ini tajuk Trigo. Tadi cikgu kata kalau soalan tu penyelesaian, dia ada 2 je. Sama ada faktor atau kuadratik. Okey, so untuk kes ni kita tengok. Dia nak jadi faktor ke nak jadi kuadratik. Okey, pertama awak kena tengok dia punya cos dengan sin pun dah tak sama Ni cos, ni sin. Okey, dah tak sama. Lepas tu ni 2x, yang ni 1x, tak sama lagi. So apa kita buat? Kita kena tukar yang ada formula yang ini. So cari balik formula dia tadi. Cari formula cos 2x. Okey, cos 2x ni cos 2x. So cikgu akan ambil ada 3 formula. Mana yang paling sesuai? Kita akan tengok formula paling sesuai mesti sama dengan soalan. Kejap tengok soalan. Soalan kat sini awak ada nampak nombor 1. So kemungkinan kita nak pilih yang ada nombor 1. Yang mana awak nak pilih? Yang ada sin ke? Yang ni dah reject. Ni dah reject. Yang mana kita nak? Tolak 1 ke 1 tolak? Okey, tengok semula tadi ada tolak. Okey, ni awak tengok kalau awak pindahkan 1 ni pergi sini, nanti dia jadi tolak 1. So kalau nak normalkan dia, kita kena pilih positif 1. Positif 1. So positif 1 ni duduk dekat sini Cikgu akan pilih yang ni. Positif 1. So kita akan pilih 1 tolak 2 sin kuasa 2A. So okey, so kita akan ambil macam ni. 3 cos tadi kita pilih 1 tolak sin apa tadi? Sin 2 sin. 2 sin kuasa 2 terbalik. Okey. 2 sin kuasa 2A. A tu tukar jadi X. Okey, tolak sin X tolak 1 sama dengan kosong. Okey, so kita detect kat sini dia adalah kuadratik. Okey, so cikgu pilih yang ni tadi. Awak ada 3 pilihan, kena pandai pilih. Kalau dah biasa buat tak ada masalah. Okey, buka bracket. 3 tolak 6 sin kuasa 2x tolak sin x tolak 1 sama dengan kosong. Dah cakap tadi kalau kuadratik awak ikut je susunan dia, susun. Kemudian faktor 2 kali, bagi tahu x dia berapa. Okey, so buat macam tu. Susun. Ni susun negatif. Lepas tu susun. Lepas tu kira 3 tolak 1 positif 2. Okey, masa susun ABC kita nak dalam bentuk positif. So positifkan dia. Positif senang je tukar je simbol dia. Kalau positif dia akan jadi negatif. Okey, lepas tu apa? Lepas susun ambil kalkulator, dapatkan 2 bracket yang sepatutnya awak dapat. Kalkulator akan keluar X1 dengan X2. So cuba dapatkan berapa? 1/2 dengan negatif 2/3. 1/2, satu lagi negatif 2/3. Okey. So hati-hatilah, kalkulator memang kena tulis X. Walaupun Y dia tulis X. Awak tengok sini format dia sin. Dia tak ada kata pun 6X. Dia kata 6 sin X. So kita kena tambah perkataan sin kat depan Tambah perkataan sin kat depan. Okey, masukkan dalam bracket jadi 2 sin X tolak 1. Yang ni pula 3 sin X tambah 2. Okey, biasa pemfaktoran tu pun ada markah Okey, sekarang ni baru guna konsep tadi. Sekarang sudut ni dia nak dalam degree ke radian, dia tak bagi tahu. So kita anggaplah dia nak dalam degree. Tengok dulu soalan dia ada kaitan tak dengan A tadi. Tak ada kaitan dengan A. Okey, so kita boleh bagi dalam degree. So kena ingat ini yang cikgu kata single. Single, sorry. Kejap. Okey, ni kita kata single, sin, yang ni pun single. So kedua-duanya kena buat 2 kali.
Yang pertama, cikgu akan buat sin X sama dengan 1/2. Okey, positif sukuan pertama dan sukuan kedua. Okey, nanti untuk sin X yang kedua, negatif sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey, so cikgu dah ada sin X positif 1/2. Cikgu mesti dapatkan sudut rujukan. Tekan shift, tekan sin 1/2, dia keluar 30. 30 kan? Betul tak 30? Okey, 30 Betul cikgu. So ni dah mewakili sukuan pertama. Dia dah wakilkan dah sukuan pertama. So sukuan pertama kita dah settle. Okey, so boleh catat kat tepi ni sukuan 1. Kalau nak tulis pun bolehlah tulis kuadran pertama tu Sukuan 1. So untuk sukuan 2, ada pelajar dia dah cekap, dia dah tak payah nak lukis. Kalau tak cekap kena lukis lah, kena lukis macam ni. Yang ni 30. Nak dapatkan yang ni kena buat 180 tolak 30. Awak akan dapat X awak 150. 150. Okey, dah selesai sukuan kedua. Okey, pergi jengok pula yang ini. Sudut rujukan dia, tekan kalkulator, jangan tekan negatif. Tekan shift, sin 2/3. Okey, berapa? 41.81. Okey, sebab ni cikgu tak tukar lagi angle dia. Okey, so cikgu terus ambil jawapan kawan awak 41.8. 81 Okey, ingat ini adalah sukuan pertama. Tapi kita tak nak sukuan pertama. So kita tak ambil dia sebagai jawapan. Kita kena tulis apa yang kita nak. Kita nak sukuan 3. Okey, kalau tak boleh imagine, kena lukis sikit. Sukuan 3 kat sini. Segitiga dia kat sini. So awak nak yang ini sampai sini. So macam mana nak kira? 180, yang ini 30. So 180 tambah 30 jadi 210. 30 pula. Sorry bukan 30 ni. Ini tadi sudut dia 41.81. Okey, so jadi berapa ratus kat sini? 221.81. 221.81. Okey, sukuan ketiga dah settle. Kira pula untuk sukuan 4. Sukuan 4. Sukuan 4 kalau draftkan dia punya gambar, dia kat sini sukuan 4. Kat sini 41.81. Tapi yang kita nak sudut tu sampai merah ni je. So kena kira 360 tolak. Okey, so kena kira lah 360 tolak 41.81. Okey, dapat berapa? 318.19. Okey, 318.19. So ingat, sukuan keempat dah dapat. Jawapan tak boleh berterabur. Ingat, soalan ni soalan senaraikan. Jawapan awak ada 4 kat sini. 1, 2, 3. Sorry, yang ni bukan jawapan. Tu yang bahaya tu. Yang ni jawapan. 3, 4. Okey, pastikan nama dia X bukan 2X macam tadi. Kalau 2X tadi 2 round. Yang ni namanya X, so 1 round saja. So tulis balik jawapan akhir kita. Takrifkan jawapan. X sama dengan susun ikut menaik 30. Lepas tu 41.81. Lepas tu 150. Lepas tu 318.19. Dia mesti satu baris macam ni. Bukan cikgu suruh awak garis maksudnya cikgu nak tunjuk dia mesti garis sebaris. Jangan buat dia berterabur Jangan awak macam bagi tahu pemeriksa jawapan awak ada kat sana, ada kat sini. Jangan tulis macam ini, macam ini, macam ini. Awak nak bagi pemeriksa tu cari. So kita kena buat catatan yang terakhir X sama dengan. Okay, so buat X sama dengan Okay, cikgu rasa cikgu stop sampai soalan ni je. Soalan lain tu boleh buat sebagai latihan. Contoh soalan lain ni buat latihan tapi cikgu akan bagi skema penuh dia. Awak boleh buat semakan sendirilah. Tinggal lagi 1, 2, 3, 4. Ada lagi 4 soalan je.
Yang lain semua kita dah sempat bincang Okey, ada soalan tak sebelum kita tutup? Tak ada cikgu. Kalau tak ada, awak pun dah ada drama yang nak dia awak tengok ke? Tak ada. Tak ada nak Ada, duduk eh? dulu. Okey, kalau tak ada, cikgu ucapkan terima kasih untuk semua yang join. So jangan lupa kita ada lagi 2 sesi untuk habiskan 8 bab yang kita target lah. Okey, insyaAllah next week kalau tak ada masalah apa-apa, cikgu akan inform. Mungkin kita ada penceramah jemputan Okey, insyaAllah. Okey, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan Terima kasih selamat malam. cikgu. Terima kasih 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 cikgu.